Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam satu mada, salam satu Malaysia. Yang hormati Saudara Azhar selaku pengacara majlis, yang dikasihi Yang Berusaha Insinyur Hotek Lead Timbalan Pengurus Besar Teknikal, yang dikasihi Tuan Syed Zainuddin Syed Zain, Pengarah Khidmat Pengurusan, yang saya raikan tuan-tuan dan puan pengarah-pengarah bahagian, seterusnya rakan-rakan pengurus wilayah, tuan-tuan dan puan-puan warga Mada yang bernasib baik ke tak apa nasib baik tu dijemput pada pagi ini untuk berdiri di majlis amanat pengurusi. Saya nak rakamkan ucapan terima kasih, tahniah kepada pengurusan Mada yang telah pun menganjurkan program ini. Saya nak minta maaf kepada saudara-saudari sekalian, mungkin kena berdiri, bila berdiri ni dia macam-macam lah, dia jadi restless. Tapi saya ingat kita cuba terapkan budaya ni mulai tahun lepas, Januari yang lalu, dah ni tahun yang kedua, the second time kita cuba berdiri, kita try tengok berdiri, tengok hari ni dia nak berdiri macam mana. Sebab kita program selanjutnya lepas ni adalah pukul 11. Jadi sekarang 9.30, jadi tengoklah, kalau dia jadi elok lama sikit, kalau tak apa-apa elok cepat sikit. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah berada di sini pada pagi ini. Atas izin dan perkenannya kita dapat bertemu sekali lagi. Dan saya katakan tadi, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian yang mewakili jabatan, mewakili wilayah, mewakili PPK dan sebagainya yang berada di sini. Saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat tahun baru 2016. Mudah-mudahan 2016 ni saya kira akan membawa sinar, membawa keceriaan kepada kita semua. Paling tidak pun kita ada azam untuk meningkatkan khidmat bakti kita kepada masyarakat, untuk mengisi permintaan customer kita, klien kita, pelanggan kita, iaitu para petani. Mudah-mudahan azam dan semangat yang saudara-saudari akan tunjukkan sepanjang tahun ini insya-Allah akan akhirnya membawa 2016 ni jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan 2015 yang baru berlalu. Saya juga nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua warga Mada yang telah pun menabur khidmat bakti, telah pun berjaya melaksanakan pelbagai arahan, pelbagai task yang telah pun diberikan, dan banyak kejayaan-kejayaan seperti yang disebut oleh Tuan Syed tadi kita telah lakarkan sepanjang 2015. Dan saya yakin seperti biasa, seperti lazimnya, insya-Allah Mada akan terus kekal menjadi peneraju industri padi di negara kita. Jadi saudara dan saudari sekalian, ada beberapa tajuk ni ada yang saya dengar, ada yang saya petik, ada yang saya nak berkongsi dengan saudara-saudari sekalian pagi ni. InsyaAllah ringkas-ringkas, tapi yang penting pada saya, kita minta supaya mesej ini sampai kepada kita semua lah. Seperti biasa, kita sering tiap-tiap tahun pada ketika ini, Januari, kita akan dengar satu benda yang common, tapi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak, iaitu El Nino. El Nino ni katanya panas yang lebih sikit daripada biasa, dan memang ketika ini kita sedang menghadapi kepanasan ini. Walaupun mungkin tahun lepas 2015 walaupun dijangkakan ada El Nino, tapi sebaliknya kita mendapat banjir besar seluruh negara, kecuali di Kedah kita ni kurang sikit. Sebab mungkin antara faktor yang saya selalu sebutkan, di unsung heroes, di mana kita telah buat keputusan melepaskan ayak awal, dan akhirnya bila satu ketika penghujung Disember tahun 2014 dulu, kalau kita tak ambil tindakan tersebut, mungkin Kedah juga ada banjir macam Kelantan. Tapi masa tu juga orang pun bercakap soal El Nino, tapi di sebalik El Nino kita dapat banjir besar. Tapi tahun ni alhamdulillah
Sekurang-kurangnya kita tak ada langsunglah diserang ataupun kita mengalami banjir besar. Tak ada langsung boleh kata penghujung tahun ni. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Namun kita sedang menghadapi satu cabaran baru, iaitu kepanasan yang agak lebih. Jadi kita tahulah ianya merupakan satu fenomena panas yang kata sampai mencecah 40 darjah. Dan untuk mada seperti yang saya dimaklumkan, walau bagaimanapun kita bersyukur kita masih ada takungan airnya, ayak sampai masih 86.7%. Kita masih mampu membekal air 4,300 cusack. No, lah ni pun masih. Dan walaupun ikut rekod kita Disember 2015 ni, kita hanya dapat hujan 64 mm jika dibandingkan dengan average 20 tahun sebanyak 98 mm untuk bulan Disember. Jadi nampak boleh dikatakan hampir 50% kekurangan turunan hujan untuk Disember 2015. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang saya sebut, insya-Allah dengan ayat yang ada ni kita akan masih mampu untuk membekalkan untuk musim 1 2016 ni pada bulan 3. Walaupun mungkin kalaulah ditakdirkan Tuhan keadaan cuaca ni masih kekal macam ni. Tapi kemarin alhamdulillah mengikut laporan Mada, di kawasan Jitra hujan turun dapat 10 mm. Saya pun semalam kebetulan balik daripada KL, turun kapal terbang 6.30 gitu dah, sampai rumah kat Maulok tu hujan. Jadi bila hujan lama kita tak boleh, kita bau hujan syok, jadi kita duduk di luar, kita ambil bau hujan tu dan kita seronok. Hujan pun sangat dekat-dekat sejam. Jadi insya-Allah, saya yakin insya-Allah kita walaupun panas tapi pun hujan akan terus ada dan ianya akan membantu Mada untuk membantu petani. Jadi saudara dan saudari sekalian, seterusnya baru-baru ni seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat ucapan tahun baru beliau, amanat tahun baru. Dan diringkaskan ucapannya ini merangkumi dua perkara yang besar yang untuk kita pegawai-pegawai ataupun pejabat awam ni kita nak kena ambil perhatian. Yang pertama, kita tahu 2016 ni kita jangkakan kedudukan ekonomi negara ni akan lebih mencabar. Semua orang tahu. Jadi kita tak payah duk sedih lama sangat, tak boleh. Kita kena cari jalan, ambil langkah untuk mengatasi dan mengurangi masalah yang kita bakal hadapi. Contohnya macam harga minyak, Beyond Earth harga minyak turun sampai bawah pada $40. And then every dollar, setiap dolar yang turun itu kita rugi sampai 300 juta ringgit. Itu dia punya impact. And then kita juga sedang menghadapi masalah tukaran asing. Tukaran asing yang kalau nak banding sebelum ni tahun 2014-2015, kita tahu tukaran asing pun masih ringgit kita lemah jika dibandingkan dengan dolar Amerika. Jadi semua ni akan memberi kesan kepada ekonomi negara. Yang ni kita tahu. Kemudian tekanan juga terhadap harga komoditi, getah, sawit dan sebagainya. Ini semua akan membawa impak kepada hasil, mahsul ataupun perolehan negara. Jadi sudah tentulah apabila kita menjangkakan, kita seperti mana Menteri kata baru ni, data-data yang ada ini kita bukan hanya nak lapor, tapi kalau boleh kita nak ramal. Jadi ramalannya ialah kita perlu menjangkakan bahawa kita akan berada dalam satu suasana yang agak mencabar. Walau bagaimanapun kita kena ingat, walau bagaimanapun kita jangkakan ekonomi negara secara umum akan masih berkembang. We are going to be top 10 growth in the world. India nombor 1, kita ni India dijangkakan 10%. Kita insya-Allah between 4.5 to 5.5. Doalah, no? Jadi PM minta kita mengoptimalkan penggunaan bajet perbelanjaan. Optimum ni maksudnya dulu mungkin kena potong. Tahun ni pun saya dimaklumkan, kemarin Cik Fauzi dah dimaklumkan, apa yang telah diluluskan, diperakui untuk Mada 2016 ni pun dah kena kerat.
7 juta 7 juta belanja mengurus. Jadi nak kena ikat pinggang, ikat perut, bukan ikat pinggang, bukan tali pinggang, ikat perut. And then walau bagaimanapun, yang kata optimal is that yang penting apa kita belanja itu membawa pulangan semaksimal mungkin. Kita nak supaya apa-apa yang kita belanja itu akan membawa kesan yang terbaik. Kita tak mau tajuk macam kita nak enjoy, mungkin arahan keluar menteri kita tak ada dah perjalanan keluar negara, tak ada dah jenis-jenis itu, tak apalah kita melilau kot dalam kawasan. Kamarudin boleh tok geng-geng kita ni pergi melawat Tanjung Karang dengan Sabak Bernam Ikrak ni lah. Buat macam mana kan? Kita kena gunakan bajet yang ada itu seoptimal yang mungkin. And then yang kedua, PM minta supaya kita nak jadi lebih kreatif dan juga inovatif. Yang ni bahasa yang semua orang faham. So pada saya, ini merupakan cabaran dan tuntutan yang tuan-tuan sebagai penjawat awam nak kena pakat-pakat tolong buat. Sebab kita lah yang akan nak jaga mada, dan kita lah juga akhirnya akan contribute kepada, walaupun sikit mungkin, tapi secara keseluruhan orang mada juga masih mampu memberi sumbangan terhadap bagaimana kita nak menguruskan tekanan ekonomi ini dalam keadaan dan suasana yang mencabar. Jadi kita harapkanlah supaya saudara dan saudari sekalian dapatlah buat apa-apa yang patut, seperti mana nak jimat, tak kira lah nak jimat apa pun, jimat stationery ke apalah. Yang tu semua ni pakat-pakat tahu dan sudah faham, sebab kita dah lama berada dalam perkhidmatan ini. Seterusnya, saudara dan saudari sekalian, tajuk yang panas ketika ini, TPPA, TOPA, kan? Trans-Pacific Partnership Agreement. Ini semua orang duk cakap. Semua orang cakap, ialah ada yang pro, ada yang kon, tapi banyak yang kontra. Bukan konmen. Banyak yang kata TPPA ni tak bagus dan sebagainya lah. Jadi saya sebagai ahli parlimen, saya pun nak kena cakap sikit, sebab saya tak mau nanti bila orang kata saya sebagai pengurusi mada, ahli parlimen, sampai tak maklum langsung kat anak buah saya orang mada ni. Jadi nanti orang kata apa pula teman tak ambil kisah sampai tak beritahu, dan ni saya nak beritahu setakat yang saya faham supaya kita dapat berkongsi sikit-sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, TPPA ni akan dibentangkan secara rasminya di dalam parlimen pada 26 hari bulan ni, 26 Januari ni, dan 27 di Dewan Rakyat. 26 dan 27 saya akan pilih, dan saya diberi sikit ruang untuk mewakili rakan-rakan dalam kumpulan kami ni untuk bercakap menyentuh sikit berkaitan impak kesan terhadap industri pertanian apa semualah setelah TPPA diperkenalkan, ditandatangani apa semua, dan pada 28 akan dibentangkan pula dalam Senate ataupun Dewan Negara. Jadi kita tahu bahawa sebelum ni, saudara dan saudari sekalian, sebelum ni after and then FTA, Free Trade Agreement antara Malaysia dengan beberapa negara lain, tak ada siapa kisah pun. Tiba-tiba yang TPPA ni jadi riuh sangat. Sebab apa? Sebab ada orang kata TPPA ni akan menggadai maruah negara. Sakan ayat ni kan. Jadi saya nak buat macam sebagai ahli parlimen, tobat saya takkan gadai maruah negara. Kalau kata sampai peringkat nak kena gadai maruah negara, saya sendiri akan tentang BIM. Tapi secara umumnya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, TPPA ni dia adalah orang kata apa, tambahan kepada sebelum ni kita ada FTA. FTA ni antara Malaysia dengan beberapa negara tertentulah macam Korea, China, Jepun, direct Australia, New Zealand. And then kita ada juga ASEAN FTA antara blok ASEAN ni dengan Jepun, dengan Korea, dengan China. And then kita juga ada RCEP, Regional Cooperation Economic Partnership. Ada semua ni. Semua ni adalah kenapa? Adalah untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara, kerjasama. Jadi lanjutan daripada itu, saudara dan saudari sekalian, dibuat TPPA. Cuma TPPA ni dia ambil di kalangan anggota APEC. Dia ada 21 negara dalam APEC. Takat hari ni 12 negara setuju masuk nak buat TPPA. Yang jadi kalut sikit ni sebab pasal ada Amerika.
Sedangkan kita Malaysia pun tak ada FTA dengan Amerika. Sebab dia banyak sangat condition, banyak sangat syarat yang mungkin kita lihat bahawa kalau kita buat cara direct, rugilah Malaysia. Tapi dalam TPPA ni, saudara dan saudari sekalian, dia berbeza sikit. Dia berbeza dengan individual FTA antara Malaysia dengan negara tertentu, Jepun, Korea apa semua ni contohnya. Tapi dia grouping. Dan kita kena ingat pasal apa yang nak kena masuk grouping yang macam ni. Sebab kalau kita duk seronok, duk bangga, duk orang kata apa, duk merak dengan tak mau berkawan dengan orang, kita hanya mungkin ada dalam 30 juta rakyat kita. And then melalui ASEAN punya cooperation tambah lagi mungkin 300 juta, campur dengan China. Jadi kita ada pasaran-pasaran tertentu yang kita boleh masuk dengan tarif-tarif tertentu. Jadi untuk mengembangkan lagi masa depan negara, ekonomi negara, maka dimasuklah dalam FTA ni. Cuma dalam FTA ni dia ada sebut-sebut, kononnya perolehan kerajaan, contoh kontrak macam contohlah kata kalau kita nak buat lah ni kontrak MRT. MRT ni besar 56 bilion. Kalau under FTA ni dia kata negara-negara anggota FTA TPPA ni dia boleh masuk tender-tender tersebut. Jadi apa nak jadi dengan kontraktor tempatan. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contohlah kalau nak cakap pasal MRT yang besar itu dapat kepada Tan Sri Syed Mokhtar Gamuda dengan MMC Gamuda. Tapi hak yang supply jenis rail, supply lokomotif itulah, bukan lokomotif apa, gerabak apa semua tu, hak tu mana kita boleh buat? Dia pakai lah. Ni kemudian dia punya sistem elektronik, dia pakai Siemens daripada Jerman, yang tu tak payah, memang dah kena pakai luar kan. Jadi tu saya duk bimbang, ada orang kata oh kalau isu-isu ada TPPA, jenis-jenis kerja macam tu kita ni tak langsung, kita hanya akan jadi penonton. Tak betul. And then hak yang lagi kata ni, bila masuk TPPA, kontraktor Bumi Putra Melayu akan terkesan. Saya kata lah ni pun kontraktor Bumi Putra pun banyak tak buat apa pun kan. Hak kelas tak payah bimbang lah. Kelas A tu pun duk kelih sama-sama sendiri lah. Dapat sah, tak jadi juga. Jadi saya nak abang dalam konteks Bumi Putra ini pun dia ada satu klausa yang kata mereka tak boleh kacau. Ini dasar negara, dasar berkaitan perlembagaan yang mengatakan hak istimewa Melayu Bumi Putra ni tak boleh sentuh. Kemudian hak dasar-dasar yang berkaitan contoh kita ni padi kan, ni import beras ni, mereka takut sebab subsidi padi di US tinggi. Dia berkata nanti kita akan dilambakkan dengan beras ataupun padi daripada US. Tapi tuan-tuan, betul US punya padi ni dia bulat. Dia bukan medium grain, bukan short grain pun. Short dia bulat kan. Kita kan nak makan beras yang bulat tu. Lepas itu harga dia pun mahal. Jadi tak ada tajuk. Dan kemudian importation ataupun pengimportan beras daripada luar negara bernaik kontrol. Dan dalam TPPA ini pun ditekankan dan diletakkan special clause yang bernaik kontrol. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau saya nak pesan, saya pun malas nak cerita banyak-banyak sangat. Sebab kalau cerita ni pun saya kira lama sangat nak beri. Tapi yang penting saya nak buat, TPPA ni akan membuka lagi peluang perniagaan kepada kita. US, Canada apa semua diturunkan tarif, contoh elektronik, barang-barang elektronik. Kalau kita sekarang nak masuk US kena 11%, Canada 11%, lama-lama dia gradually akan jadi zero. Kemudian barang-barang getah yang semua ada kepentingan, termasuk juga minyak sawit. Minyak sawit kita ni, kita ada cukai ekspor minyak sawit. Tapi kalau di negara yang kita nak ekspor tu pula ada cukai import, jadi dia panggil double taxation. Bila double taxation, kita punya barang tak kompetitif. Jadi ini antara matlamat yang saya yakin akan akhirnya membawa ruang dan punca kepada peningkatan peluang perniagaan, peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dalam clause khas dalam TPPA ini juga dia tekankan berkaitan dengan masalah tenaga kerja. Ni tenaga kerja ni kalau kita sign ni, kita kena amend beberapa undang-undang 6 ke 7 akta
yang melibatkan pekerja, contohnya affiliation, kesatuan sekerja ni baik dalam MPUC ataupun QPEX boleh affiliate dengan luar negara apa semua ni, yang akhir sekali boleh meningkatkan. Orang takut bila masuk, dia bergantung kepada baju mana kita pakai. Kalau kita majikan, kita takut pekerja kita masuk trade union peringkat ILO antarabangsa ikut standard ILO, katanya akan meningkatkan kos kepada majikan tersebut. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, sebab itulah Datuk Najib dah bagi pun gaji minimum 1,200. Sebab kita duk cakap nak jadi negara maju, tapi pekerja kita sendiri hanya gaji 900, maju tak mana? Jadi dengan adanya gaji minimum itu, orang takut kita tak kompetitif. Sebenarnya tuan-tuan, dah sampai masa dah lama sangat dah pekerja kita, terutama rakyat tempatan, yang diperkotak-katikkan oleh majikan, pelabur luar tu yang kerja dulu dengan Mina Karan, Mat Sepana apa duk cerita zaman dulu ni, itu dah berlalu dah zaman tu. Jadi dengan adanya TPPA ni, kebajikan pekerja tempatan akan lebih di cover. Ininya sudah tentu akan membawa kebaikan kepada negara. Jadi yang tu pasal ni, kemudian akses pasaran apa semua ni, semua yang saya sudah sebut. Jadi pada saya, kita tu sudah bimbanglah tuan-tuan dan puan, janganlah kita nak dengar tohmahan. Dia kata ubat kan jadi mahal, Panadol apa semua kan. Ubat ni tuan-tuan, saya tak tahu cap apa lah yang di made in Malaysia ni. Maksudnya dari segi harta intelek tu dicipta oleh rakyat Malaysia. Mungkin Pak Tun Kak Ali ke Cik Fatimah tu dia kot. Tapi hak Panadol apa semua ni dimai dari luar juga kan. Jadi dia takut kononnya harga ubat ni akan naik sampai 1000% apa semua. Tapi sebenarnya ada dia punya cover lah. Jadi lepas itu saya nak tekankan lagi sekali, TPPA ni sebenarnya adalah pilihan sendiri, is by choice, bukan by paksaan. Tapi untuk negara kita, kita beri jaminan bahawa apa-apa yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan, ternyata dalam perlembagaan itu tak akan disentuh. Contohnya yang saya sebutkan tadi, hak-hak istimewa tertentu apa semua ni. Kemudian dasar utama, contohnya macam hal-hal berkaitan Bumi Putra, PKS apa semua. Dan sudah tentu hal berkaitan agama ni, bab halal ni, apa semua. Mereka takut bila bila ada TPPA, mainlah barang-barang yang korang halal tak halal apa semua masuk melimpah ruah. Jadi apa yang sedang kita buat, industri halal ni akan terhakis. Tak, itu masih kekal. Jadi semua pada saya tersaduk bimbang tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi selanjutnya, lastly, ni dah habis saya nak cerita sikit apa yang telah disebut oleh Menteri baru ni di tepi pada 11 bulan yang lalu, Isnin. Ada mungkin setengah-setengah rekan kita dapat peluang pergi sana dengar Menteri cakap amanat Menteri untuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Apakah yang akan menjadi cabaran untuk kita harungi pada tahun 2016 dan selanjutnya. Jadi kita kena ingat, kita merupakan satu kementerian yang cukup penting. Kementerian yang menjaga makanan dan kita bercakap soal food security, kita bercakap soal kedaulatan negara ini bergantung kepada kedaulatan makanan. Jadi penting. Sebab itu menteri yang bermakna menteri, dia sampaikan salam semua kepada rakyat di bawah agensi dan kementeriannya, minta supaya kita tengok bagaimana cara kita nak kena bawa pendekatan, approach terhadap kerja kita. Jangan kita duduk selesa, jangan kita duduk merasa kita dah terbaik. Kalau pun macam kita di Mada ni, kita dah 45 tahun, kita tahu semua, jadi kita tak payah ambil benda-benda baru. Jadi dia minta supaya kita ubah cara dan pendekatan. Pertama, dia nak supaya kita melihat marketing mix ni, berkaitan dengan produk. Dia nak kita champion. He wants us to, dia nak kita jadi champion kepada industri padi. Contoh, saya cakap ni dalam konteks overall, tapi diperkecilkan, difokuskan dengan Mada. Maka kita nak kena jadi champion dalam industri padi. Contohnya, kita nak kena jadi champion terhadap benih padi, kita nak kena champion dalam GAP, kita nak kena champion dalam processing, semua ni rantaian nilai sampailah jadi beras. Dia nak kita jadi champion.
Dan champion kita ni nak jadi juara ini kenapa? Kita nak ada sasaran kita, iaitu kita nak tingkatkan kesejahteraan rakyat. Kita ada petani-petani, keluarga tani yang bergantung hidup dengan kita. Jadi kalau kita tak jadi champion, kita tak menjuarai kerja-kerja ni, siapa yang nak jadi champion untuk rakyat yang marahan di luar sana? Kemudian bercakap soal produk, termasuk juga kualiti. Kualiti ni dalam konteks padi, pemutuan sebenar. Ni yang kita sedang duk pening lagi, kuih sebelah ada tajuk tu. Itu dia potong 20. Musim lepas average katanya dalam 21. Hujan huruf. Lah ni tak ada hujan pun. Tapi potong 24, 25, 26, ada 27. Jadi kita pun benih. Betul yang Menteri Lama kata kita nak kena buat pemutuan sebenar. Tapi pemutuan sebenar pada saya, kita nak kena tengok juga apa faktor dia. Faktor yang nak jadi pemutuan sebenar. Saya cakap di atas, saya kata kalau cuaca yang macam ni, padi yang sedia ada yang musim ni lah ada ni pun banyak tu kena potong. Mai musim depan, mai musim hujan, saya sentuh sampai 30. Kalau potong 30 ni buat benda apa lagi, memang loop lah kan. Jadi kita nak kena tengok bab berkaitan dengan kualiti. Sebab itu kita dalam kita punya program extension, program pengembangan duk pi cerita ni kena ikut jadual, ikut GAP, semua kita minta. Semua ni saya kadang-kadang saya jadi macam letih. Tu pasal letih. Sebab saya selalu berkata tak silap, selalunya agriculture producer, pengeluar bahan pertanian ini, tak kira padi ke, sayur ke, togel ke apa ke, selalunya dia susah. Sebab orang main. Saya sendiri pernah cakap, tak tahu tuan-tuan pernah dengar ke tak, saya buat belayam. Saya kata saya belayam 300 ekor ya, bukan ratus ekor, bukan ada ekor pun. 300 ekor ni, Datuk beli belah tu, kita boleh beli RM11.5 ke RM12 sekilo ayam kampung umur 70 hari. Bila kita siap jamu dedak, jamu sakala, bila main nak jual, dia kata kita boleh angkat satu lau ni RM6.5. Mampu ni sama juga yang saya sedang hadapi. Kita sedang hadapi dengan industri padi ketika ini. Yang saya pun letih bukan apa, sebab petani duk telefon saya, Datuk ni macam mana nak buat, nak sampai potong, kita duk harap kat Berneh pun potong tinggi, dia kata harap swasta setengah tu pun potong tinggi. Jadi tak tahu. Jadi petani dah kecewa. Kita bimbang petani akan rasa kecewa, kemudian mereka protes ni memanglah hak mereka, memanglah, tapi dalam masa yang sama ada orang akan ambil kesempatan dari segi politik, kata mada tak apa, mereka tak tahu kata mada. Macam saya ni sebagai pengurusi mada, saya kata saya ni petani ya, saya bukan boleh hukum hang beli potong 20, hang kena potong 18, tak boleh, sebab saya petani. Yang nak potong ni pembelinya adalah pengilang lah. Jadi sekali kita nak mesyuarat mereka, yang nak cari satu kesefahaman tentera mana. Saya kata ni mungkin sehari dua ni sebab buang buruk lah, macam berian kan, buang buruk, buah-buah tupai makan tu. Tapi padi mana ada tupai, mana ada buang buruk. Kalau dia potong habis. Kalau kena 27 lah, bukan lepas tu dia nak tinggal 17 tak juga kan. Ini jadi isu. Jadi saya nak supaya tuan-tuan dan puan dalam konteks ni saudara-saudari sekalian, tolong saya. Mungkin tema ni korang kerja, kau kerja macam biasa, tolonglah pindah naksat sekali-sekala naik motor ke, naik kereta ke, pilah kat LPN ke, dekat Kelang ke, pakai baju mada, pi jenguklah, empathize, tengok sendiri macam mana dia buat, macam mana dia potong. Tapi tempat saya ni, hak saya duk beli, bukan saya duk beli, tempat saya yang duk beli di 34 Jerlun Tunjang ni, dia tak tengok padi pun 20 ya. Kita apa heran macam mana dia buat. Jadi ini very subjektif. Saya nak minta saudara-saudari dan anak-anak buah PPK yang pengurus habang, saya nak minta buat masalah ni, setelah selesai tengok ayak-ayak apa sikit, ada ayak pun tak pakai duduk dah, ayak pun duduk green lah, pilah duduk di lepak ataupun bahasa kampung Kedah kata melapuk, melapuk ke apa, di pusat-pusat belian. Tengok tolong tengok Ustaz, dia buat ni betul ke, dia ikut suka dia apa semua, tak boleh. Kita kena dilihat oleh petani, tengok. Tapi kena habak juga lah, pasal apa saya nak main, pakcik sendiri pun tak main, jadi tuan padi pun tak main, kita pula nak kalut kan. Jadi kita kena dilihat
membantu dia bang. Biar lelaki baik perempuan, kalau perempuan pun buh tudung tak apa, buh long sleeve, buh seluar jeans, pi tengok di cara dia buat macam mana pemutuan sebenarnya, benar sungguh ke tak benar ke. Ni akan menjadi satu isu, dan mungkin satu dua orang akan masuk Sorabang, masuk sinar kan, kecewa ini dan sebagainya. Sebab apa? Tentu akan ingat itu 1,200 harga dia daripada 1,050 jadi 1,200. Lepas tu bajet baru ni PM up tambah 248 sekupang jadi RM300 subsidi 1 tan. Jadi lebih kurang dalam 5.2 duit sekilo kan, RM52 setan tambahan. RM52 ni kalau dulu dia potong 20, tapi hari ni dia potong 24, dah 4% different. 4% is already RM48. RM48 habis kat RM52 tu. Faham? Ni jadi ini isu dah. Kemudian dia pun cakap lah soal-soal yang berkaitan dengan kos input lah, GST lah, semua kacau jadi duk letih tu kan. Jadi saya minta saudara-saudari sekalian tolong pergi tengok apa yang sedang berlaku. Kemudian saya ingat tajuk ni pada kita lah pasal padi ni, inilah yang penting yang perlu saya bincang pada pagi ini. Kemudian satu lagi menteri minta kita selalu bekerja mengurus dengan data. Data. Kita ada data berkaitan dengan turunan hujan, taburan hujan, telemetri, level lah, dam sana, sungai sini, semua kita ada data. Kita juga ada data berkaitan dengan tuaian, kita ada data dengan pest and disease. Semua ini mungkin sebelum ini. Sebelum ni kita guna untuk melapor. Jadi menteri kata data ini tak mau lagi hanya sekadar untuk melapor, sebab laporan itu dah lambat. Jadi kalau boleh ke depan ni kita nak supaya data-data ini kita guna untuk meramal. Kita kena predict based on the data that we have, kita mampu meramal apa nak jadi dan apa tindakan. Kalau ada shortfall, apa tindakan. Jadi tuan-tuan yang ada di peringkat bawah, peringkat PPK, peringkat blok apa semua pun ada data. Jadi gunakan data ni untuk kita nak ramal. Ini adalah saya ingat pada saya adalah dia panggil cara-cara bagaimana nak seronok buat kerja, nak karan. Kalau kita macam biasa tak ada. Jadi macam mana kita nak guna contohnya PND, Pest and Disease berkaitan dengan KARA, BLD, BLS apa semua ni untuk kita nak meramal ke depan. And then apa tindakan di kalangan kita ni, pegawai-pegawai pengembangan extension ni, gunakan data-data ni untuk kita nak buat sesuatu supaya apa yang kita jangka itu kita boleh atasi. Kita dah preempt apa tindakan. Jadi menteri nak daripada hanya sekadar melapor, kita nak kena mampu sampai peringkat meramal. Tu cara ringkasnya. Seterusnya kita nak kena faham keperluan stakeholder. Stakeholder kita ni banyak. Petani stakeholder, pembekal. Saya ada dengar laporan ni baru semalam depan mai abang. Perempuan saya lapor kawan dia guru buat benda. Baja lambat. Live in our area or kawasan baru dia. Baja tak ada masalah. Ada sikit-sikit. Macam saya abang tuan-tuan, baja janganlah lebih lambat. Tak salah. Betul kalau kata nafas yang lambat, official complaint. Tulis salin kat menteri. Jangan kita jadi masalah. Kita terima baja lambat 20 hari, kita tahu tak berkesan. Tapi kalau baja tu nafas yang lambat, kita komplain kepada GM dia, sisi kepada pejabat menteri. Baru menteri boleh ni sikit. Sebab kita tak mau, kita tahu saya dah satu benda ni saya tak mau ulang-ulang. Sebab padi umur 20 hari dia nak makan ni, 24 hari, 50 hari baja ni, 70 hari baja ni, dia semua dah ada. Jadi kalau lewat tak boleh. Jadi mungkin saya tak tahu, mungkin Kamarudin cek tengok, mungkin saya ingat saya buat abang dia mungkin luar mada lama yang LPP tu enter. Mungkin. Jadi benda-benda ni tuan kita tak mau. Kita kena tahu kita punya stakeholder. Kita kena ada, menteri kata otak seorang usahawan. Walaupun kita pegawai kerajaan, kita ni pegawai kerajaan, tapi otak kita ni kena fikir macam orang berniaga. Entrepreneurial skill. Jadi kita kena ada action oriented dan sense of urgency. Maksud saya sense of urgency ni kita kena dapat laporan, dapat berita, dapat komplain, cepat kita bertindak. Kita jangan duk jawab biasa. Kita tak mau jawab tak apa, tak boleh.
Jadi ini penting kepada kita. Dan dia sudah tentulah berkaitan sangat dengan hal-hal berkaitan dengan input pertanian kita ni, baja, racun apa semualah, Jadi yang itu penting. And then kita perlu menekankan kepada klien, customer kita, pelanggan kita dengan empathy. Empathy ni yang saya sebut tadi, macam saya sebut sebelum ni, pejam mata jadi seorang petani, buang baju mada pakai baju petani. Itu empathy. Letakkan diri kita sebagai seorang petani, maka kita boleh peka dengan kesusahan rakyat. Ini ialah semua ni berkaitan dengan air, berkaitan dengan bekalan input ni, benih, baja, racun, yang itulah yang selalu menjadi masalah yang kita perlu empathy. Dan bila kita empathize, kita rasa betapa susah periknya menjadi seorang petani, maka mudah-mudahan kita akan bertindak dengan lebih cepat. And then kita nak kena faham ilmu berniaga, business savvy. Yang ni saya ingat lebih kepada dia berniaga ni tuan-tuan, jualan tolak kos dapat untung. Dan dalam kos tu macam mana nak reduce kos, nak kurangkan kos. Contoh yang kita buat hari ni, kita tahu baja lah ni ada 4 jenis. Ada urea, ada NPK 1, NPK 2, ada foliar. Tiba-tiba main satu orang main offer kat kita, tabuk baja sedap. Saya menarik ya, tabuk tu 3 hati ya, kan? Tapi katanya yieldnya lebih tinggi. Jadi kita sedang buat dan dalam musim ni, dan insyaAllah ikut laporan saya dapat kemarin pun masih kekal Kamarudin dekat-dekat 9 hat. Jadi apa pasal kita tak mau guna baja tu kan? Cuma kita nak kena berbetul di atas lah. Yang tu peringkat dasar. Cuma penting pada kita bagaimana kita boleh bagi cadangan kepada petani kita mengurangkan kos. Ini penting sebab kita tahu hari ini kos ini menjadi elemen yang cukup besar, yang cukup kadang-kadang membebankan. Bagi 2 minit bang, barang sawang lah, nak biar lupa lompat tu, saya tahu habis. Lepas tu every cent count, semua kita tahu setiap sen itu penting, kita kena jaga. And then kita nak kena memaksimalkan sumber tenaga manusia. Ini banyak yang saya tak sebut, tapi macam Cik Fauzi sebut dalam teksnya tadi dibaca oleh Pak Tuan, Mada pun emphasize kepentingan terhadap pentingnya sumber manusia. Kita ada training, kita ada retraining, kita susun sana, kita susun sini. Mungkin saya ingat, tak tahulah, I'm not sure yet, Cik Zul sedang buat talk, ada sedikit perubahan hantar sana hantar sini. Tapi hantar pun paling jauh Kayang mai ke buat sepedak tak karan. Tu lepas tak heran. Kayang pergi buat sepedak ada apa, macam lebih kurang KCS lah, Langkawi pergi Banak Baru kan. Itu je. Bukanlah nak memangsakan apa tak. Maksudnya kita perlu job enrichment, kita perlu relocation, kita perlu retraining dengan sumber-sumber yang ada. Kemudian kita hantar pergi training tu, macam baru ni saya pergi ada kumpulan masuk gua apa semua ni di Sungai Petani. Ini ada lagi kumpulan kedua, itu semua adalah untuk nak memantapkan. Sebab kita tak boleh duduk selesa, kita tak boleh duduk rasa seronok dengan apa yang kita selesa, sebab kita kena cari benda-benda yang baru. Jadi penting. And then how to solve problem dia datang macam-macam. Ada yang kadang-kadang kita pakai lalu saja, kemudian kadang-kadang kita corner sikit nak selesai masalah, kadang-kadang kita pergi cari orang, kadang-kadang kita belah head on. Jadi semua ni saya ingat tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Yang penting pada saya bagaimana kita belajar daripada masalah-masalah tersebut supaya ianya tidak diulangi. Kalau masalah-masalah yang sama tetap berulang, maka kita tak belajarlah. Dan yang akhir sekali, saudara dan saudari sekalian, bagaimana kita nak menjadi seorang salesperson yang hebat. Jurujual ni maksudnya dengan constraint, kekangan yang kita ada, dengan kekangan bajet, kekangan semualah, tapi kita masih mampu menjadi orang yang hebat. Selalunya orang bercakap soal berbagai macam mana 4W, who, when, what, why, apa semua. Tapi yang penting sekali dalam semua ni, bila when come to how, bagaimana. Selalunya bila when come to how, bagaimana nak buat, bagaimana nak selesai, yang ni payah orang nak bagi cadangan. Jadi yang ni kita nak kena ambil melalui apa semua ni supaya kita dapat belajar dan seterusnya dapat sama-sama menyelesaikan masalah. Mada 2016. Ada lagi umurnya, saya ingat habis lah. Ini 3 minit.
I promise you 10:30 kita ada. Tapi atas pun tak buat apa kan. Hanya ni ramai kan. Kedua tak lah. Dah ramai balik awal. Tiga buat lima. Tiga setengah kedua tak lah. Tu yang lajak lehok apa semua ni. Anak sekolah apa semua ni. Saya nak cak tahniah dulu. Lupa tadi kepada rakan-rakan adik-adik saudara sekalian ni yang dapat anak-anak dia lah umur 7 tahun pergi sekolah je satu kan. Seronoklah jadi pak ni anak langkah ni. Kemudian ada yang masuk tingkatan 1 semua ni. Tahniahlah untuk 2016 ni. Kalau ada ni terutama kali orang jerlun kod tak ada lagi beli baju waktu ni pergi cari pejabat saya di Seramborough. Saya boleh bagi no? Mada nak 7 tan. That is the immediate target. 7 tan. Pada saya realistik. Kita ada average 6.5. 6.5 nak jadi 7 tak sampai 10%. Ada yang dah lepas 7, 8, 9, 10 tan pun ada. Jadi ini menjadi menjadi cabaran kepada kita. And then sudah tentu berkaitan dengan estate padi. Ni hak kita nak buat ni. Saya tahu estate padi kita ni pun nama saja estate tapi sebenarnya tak berapa estate sangat. Kita nak kena perkemai dan ada banyak soalan di telinga saya sampai. Kumpulan pertama dulu ni yang dah balon dah 10,000 dah habis 5 tahun. Lepasnya ada lagi tu. Ada lagi. Ni kalau tidak kami tak bermau dah. Nampak. Ni cabaran kepada tuan-tuan nak kena maintain. Kemudian program pengembangan. Saya nak cak tanya kepada Cik Kamarudin dan the rest. Kumpulan pengembangan ni nampak bergerak elok. Tapi kita tahu dalam industri padi saya kata kita tak boleh duduk syok. We never rest on our laurel, dia kata. Tak boleh duduk selesa. Penyakit macam-macam, variable yang banyak, itu akan menjadikan kita seronok dan ceria bekerja. So, syarikat bahagian pengembangan kena perkemai diri. Kemudian Cik Lan, produk IoT, no? Kita nak hantar apa? Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan. Ini kita hantar. Kita nak produk kita IoT ni boleh pergi eksport lah. Tapi kita tak maulah macam hantar. Lepas kita dulu pernah hantar di China. Kita punya botol ayak apa tu? Mango Tobiak Bull. Masuk kontainer punya R&D kita tak kemai. Bila sampai sana salah kan. Ini semua ni kita nak kena buat dan saya ingat ini menarik dan kita juga insya-Allah akan masuk Maha International 2016. Jadi kita tahu kita bekerja kita ada kekangan. Kita bekerja kita ada masalah, no? Cuma macam mana kita sebagai pekerja, how are we going to identify? Nak tentukan, is this a true masalah? Adakah ini masalah yang sebenar ataupun masalah sampingan? No? And then yang lebih penting adalah bagaimana kita nak selesai masalah tu. Kita mungkin tak boleh selesai seorang. That's why tadi dalam ucapan Cik Fauzi kata we need teamwork. Teamwork sebut senang tapi sebenarnya payah. Tapi saya yakin kalau setiap individu yang ada dalam saudara-saudara depan saya ni ada semangat individually secara sendiri nak bantu, nak selesai masalah, maka semua ni kalau kita himpun jadilah satu tim. Baru betul. Kita nak kena identify masalah, kita nak kena betul-betul secara keseluruhan. Mungkin masalah di peringkat kita di bawah, mungkin di peringkat PPK, mungkin di peringkat wilayah, mungkin di peringkat MADA keseluruhan. Kalau semua setuju itulah masalahnya, inilah langkah solution yang kita nak kena buat, maka kita pakat bersama, saya yakin kita boleh selesai. No? And then tanya diri kita, have we done enough? Adakah kita seronok dah 2015? Selama kita duduk di Madah ni, adakah aku ni dah bagi yang terbaik? Ataupun ada lagi di penyuruh-penyuruh otak kita ni yang kita mesti tak pakai, yang kita boleh pakai untuk 2016? No? And then adakah kita gembira? Kita kerja ni saudara-saudari sekalian, kita kena seronok. Adakah kita gembira sepanjang 2015 yang lalu? Ada bonus semua pakai. Tak ada apa kan? 500 semua. Gembira lah 500. Okey tu. Tahun ni mungkin tak ada langsung kan. Tak tahu, saya tak tahu sebab kita ekonomi gawat sikit. Tak tahu kan. Tapi ada kot. Kalau tak ada, kita cari lagi ada kan. Tanya diri kita, are we happy to be in Madah? Adakah kita main duduk di Madah ni, terutama ni yang muka-muka muda ni, baru-baru ni. Mari baru ni kita interview 30 orang, nak ambil 3 orang. Saya tak mau langsung orang masuk Madah ni kerana nombor satu dia ada tetap dan berpencil. No? Boleh langkah masuk Madah lega sebab ada pencil. Tak boleh. Kita masuk Madah kerana kita nak buat kerja. Kita nak menyumbang dan buat yang terbaik. And then
Tanya diri kita, pendekatan kerja tu adakah yang terbaik yang kita mampu pegang, ataupun tim kita mampu pegang? Is it the best method? Tanya diri kita. And then macam awal tadi kita innovate dan kreatif. That's all. No, saya ingat itu saja. Saya pun tak ada apa dah. Saya ucapkan selamat tahun baru. Mai kita buat kerja kuat-kuat. Ada masalah apa mai beritahu. Saya mudah-mudahan lah. Dari masalah di mudah-mudahan kita banyak lagi benda, dan anggaplah tadi sebab apa saya tepuk tangan bila cek Tuan Syed sebut yang Fauzi kata kita punya yield tinggi apa semua tu. Saya dah janji dengan tuan-tuan, yield tinggi ini kerana kita ni, because of Earth, bukan pasal Mr. Ho jabatan teknikal dia atau sebagai Kamarudin bahagian padi dia. No, it's all mother. So bila sebab tu bila dia dapat 6.5 tu, kita semua ni yang patut bangga. Kita patut kembang tahun tak kira lah kan. Sebab itu hasil, dan itulah yang saya kata tadi, sumbangan kita kepada petani yang kita nak kena continuously teruskan kita bagi sumbangan ini. Sebab macam saya selalu kata, dan Cik Fauzi pun sebut tadi dalam teksnya, anggaplah kerja ini sebagai ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Inilah sumbangan kita kepada masyarakat, sebab hidup tak lama. Kalau kita boleh sumbang yang terbaik kepada agama, bangsa, negara, inilah habuan kita isu-isu. Jadi selamat tahun baru. Saya mohon ampun, maaf zahir batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.